Bismillahirrahmanirrahim. Ila dhatin Nabi Safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ila arwah ya abai wa ali ashabihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ibadillahi salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal muallimin muallimat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبينا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا على دينك وعلى طاعتك وعلى ملة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير. أما بعد. Yang berbahagia Tuan Imam, seluruh pegawai masjid, ahli jawatankuasa masjid, muslimin dan muslimat, Duyufur Rahman yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, rafa' syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin, taufik serta inayah daripada Allah yang terus memilih kita berada dalam taman-taman syurga, dan mudah-mudahan berkekallah kita bertemu dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berbalik pada kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran, bab yang keempat pada menyatakan adab guru dan muridnya, muka surat 48. Yang Jawi lah, yang Jawi 48. Faslun, dan sayugialah bagi guru bahawa ia berakhlak, ia dengan akhlak yang baik. Jadi di sini kita dapat melihat bagaimana di antara adab utama guru itu bukan sakat mengajar, bukan sakat bercakap, tetapi dia nak kena pamerkan budi akhlak itu sendiri. Dan sudah pastilah akhlak itu akhlak yang utamanya mengikut apa yang telah diajar tinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang didatangkan oleh syarak, akhlak yang baik adalah akhlak pada syarak. Jadi kita nak kena faham nilai kita hari ini adalah nilai pada syarak. Mungkin orang nak buat kebajikan, ingat dulu satu ketika dikenali dengan loteri kebajikan. Nama loteri kebajikan, tapi dia bercanggah dengan syarat dia kira kebajikan. Tak, apa saja. Kotlah hari ni kita ada duit banyak, nak sponsor orang nak pergi tengok konsert kat Kuala Lumpur tu, sedia 2 biji bah, dia sponsor semua, dia tolong bayar semua. Cuma apa pergi tengok konsert di Kuala Lumpur, dia kira kebajikan tak? Tak kira kebajikan. Pada zahirnya nampaklah dia sebagai sponsor, tapi bertentangan dengan syarak. Itu sebab tu dia kata yang didatangkan akhlak mana? Akhlak yang didatangkan bersumber kepada syarak. Syarak tu macam mana? Syarak itu bersumberkan Al-Quran, bersumberkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sifat-sifat yang terpuji dan tabiat yang diredai yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadanya daripada sifat zahid dalam dunia ini. Jadi si guru ini dia nak kena menunjukkan
kezuhudan kita di dalam dunia ini, Allahumma salli ala Muhammad, dan mensedikitkan daripada dunia. Bukan jadi macam Qarun itu sendiri. Dia hidup di dunia, dia ambil keperluan. Bukan sampai kita kata dikategorikan sebagai jutawan. Cukup. Tapi bukan sampai kita kata, yalah, kalau kata senarai orang terkaya di Malaysia, tiba-tiba seorang tok guru duduk nombor 2. Tu ada benda tak kena lah. Ada benda tak kena. Dia bukan sebenarnya sebegitu. Dalam masa yang sama, bukan dia menolak kita kata kekayaan itu sendiri. Sampai dia tinggal tugas utama dia sampai mempertelamatkan. Okey, hampa nak boleh panggil aku, tapi kena bayar ratus-ratus ribu. Itu bukan dia nah. Dan tidak memperdulikan dengannya. Maksudnya dengan jangan sampai tolak dunia tu, sampai orang nak makan, orang telur masak apa semua orang kena, tu tak betul juga. Dia keperluan ada, tapi jangan sampai terganggu. Dan dengan ahli dunia, dan sampai maksudnya kita dah tak mau dunia, sampai tak mau berkawan dengan jutawan, tak betul juga. Yang kata apa? Yang ala kadar, yang tidak mengganggu gugat. Dan sifat murah hati dan dermawan, yang mana guru tu sendiri. Guru tu sendiri dia suka bagi hadiah kat anak murid dia, suka maknanya sampai kita kata bantulah. Bantu apa yang patut dibantu. Berakhlak mulia, manis mukanya yang tidak sampai kepada tahap yang lucah. Mana guru tu sendiri. Dan lemah lembut dan sabar dan bersih dari pekerjaan-pekerjaan yang hina. Jadi guru tu sini mungkin dia ada nak buat kerja lain, pastikan tidak terlibat dengan kerja-kerja yang hina. Dan mulazamah, sentiasa sifatnya wara', sifatnya khusyuk, ini sifat terpuji. Dan tenang dan bersopan santun. Dan bertawaduk, itulah erti kata merendah diri dan menjauhi daripada gelak ketawa. Bukan orang yang selalu bergelak ketawa. Dan banyak bergurau dan sentiasa menunaikan segala tugas-tugas syarak, seperti membersihkan dengan menghilangkan kotor-kotor dan bulu-bulu yang disuruh oleh syarak dengan membuangnya, seperti menggunting misai dan memotong kuku dan menyikat janggut dan menghilangkan bau-bauan yang keji, dan pakai pakaian yang makruh, tinggal pakaian makruh. Dan hendaklah menjauhkan sama sekali daripada sifat hasad. Itulah hasad, dengki dan riak itu sendiri yang kita kata menunjukkan amalan kita kepada orang ramai. Buat nak bagi orang puji, buat nak bagi orang tengok, buat nak bagi nak habaq kat orang. Dan ujub, iaitulah kita kata ujub ini dia berasa heran. Akulah baca Quran paling sedap, akulah orang paling rajin pergi masjid, begitu. Dan menghinakan orang lain, sekalipun orang itu orang yang kita kata kurang martabat daripadanya. Lah dia tu kani sekolah aja, kita ni pegawai di kementerian, pegawai di jabatan, seolah macam tu. Dia tu tukang photostat saja. Itu kita sebagai guru tak boleh pandang rendah sebegitu. Jadi dah dia jadi anak murid kita, sama aja. Dia pengarah ke, dia kita kata datuk ke, apa semua. Jadi kita kena layan, kena terima secara menyeluruh. Dan saugia baginya bahawa mengambil ia hadis-hadis yang warid yang datang daripada tasbih dan tahlil dan seumpamanya pada zikir-zikir dan doa. Dan hendaklah sentiasa muraqabah Allah Ta'ala pada ketika sembunyinya. Siapa? Guru sendiri. Maksudnya guru tu kena cah dulu. Sebab tu kadang-kadang hari ni sebahagian orang pi buat perubatan Islam, tuan-tuan. Kadang-kadang dia kata minta maaf. Minta maaf maksudnya kadang-kadang hari tu dia tak sempat baca aurat dia lagi. Wirid dia lagi. Kalau dia pi buat
dia main makan tuan balik. Benda-benda yang berbentuk sihir dan sebagainya, dia perlu, contohnya dia perlu baca Fatihah 1000 kali dulu dalam dia nak rawat. Dia suatu hari itu tak boleh lagi. Dia tak ada satu kekuatan. Mungkin hari itu dia sibuk dan sebagainya, tak sempat. Biasanya dalam orang buat rawatan Islam ini, benda-benda ini kena. Benda yang macam mana? Dalam tasbih, tahlil, zikir-zikir. Dan pada ketika terang serta berkekalan atas demikian, dan hendaklah bergantung selalu sentiasa kepada Allah dalam semua perkara. Ini sifat seorang guru yang baik, tuan-tuan. Cuma tentang pakaian makruh ini, tuan-tuan, anda tertarik satu kata kerja yang dibentangkan tentang pemakaian Islam dan pemakaian, tuan-tuan. Kita tengok sikit. Pemakaian adalah kayu ukur. Ni kata kerja lain, tuan-tuan. Adalah itu sebab anda rasa penting kepada kita tengok balik. Pemakaian kayu ukur sifat seorang Islam. Jangan kita rasa nak pakai, nak buang-buang. Tak. Pemakaian itu melambangkan identiti kita sebagai seorang Islam. Jadi macam kita pakai tengkolok, pakai songkok, apa semua itu adalah melambangkan. Tengok sini. Pemakaian menjadi kayu ukur masyarakat pada hari ini dalam menilai kemajuan seseorang. Di barat, mereka yang berpakaian yang kemas dan berprotokol dilihat lebih maju ke hadapan, walaupun pakaian yang mereka pakai tersebut mendedahkan bahagian anggota tubuh yang mesti ditutup, iaitulah dalam Islam dikenali aurat. Masyarakat Islam semakin terikut-ikut cara pemakaian yang datang dari pihak luar, sehingga menjadikan pemikiran mereka diracuni bahawa pemakaian dalam Islam adalah kuno dan qalaq. Ini yang kita sedang hadapi ini. Seolah kita pakai ni tak tu. Seakan-akan Islam merupakan agama yang mundur dan tidak menepati putaran masa yang saban hari semakin canggih dan maju. Dalam erti kata hari ini, kita tukar pakaian Islam ikut pakaian yang ada pada orang yang bukan Islam. Kononnya style. Apabila minda umat Islam diracuni dengan doktrin bahawa pemakaian Islam adalah kuno dalam masa yang sama sifat semula jadi manusia mahukan sesuatu pembaharuan yang menepati dengan kemodenan yang sedia ada, maka berlakulah krisis identiti dalam diri masyarakat Islam sehingga menyebabkan mereka mengikut cara pemakaian berfashionkan kepada fashion barat. Kita orang Melayu, identiti kita baju Melayu. Tapi hari ini berapa ramai yang bertahan? Lah kali orang tak tahu kita ni orang Melayu. Songkok, tuan-tuan, songkok hitam tu bukan kita, tuan-tuan. Dia pakaian sampai ke Allahumma salli, sampai ke Afrika, sampai ke Pakistan, sampai kepada Allahumma salli ala sayyidina, sampai ke Turki. Songkok kita, tuan-tuan. Pemakaian orang Islam. Lepas tu kadang-kadang kita jumpa di haji, kita tengok hak mai tu di Afrika, dia pakai songkok. Dia bukan duduk Malaysia. Tu yang kadang-kadang kita dah lupa, dan memang musuh menyerancang supaya pakai topi itu supaya nak hilangkan identiti kita. Macam kita pakai piah songkok ni lah. Asal dia pergi di Afrika pakai songkok, tuan-tuan. Songkok hitam tu, hak baldu tu. India pun pakai, tuan-tuan. Ni asal kita dulu begitu, tuan-tuan. Tapi cuma kita dipecah-pecah hari ni. Siapa yang pecah ni? Barat. Diganti pun pakai topi dia pun lah. Supaya kita kata seolah kita meramaikan cara mereka. Tengok lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan daripada Uqbah bin Amr al-Ansari. Dia kata, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Apabila seseorang tersebut sudah hilang akan sifat malunya, maka lakulah apa yang ia suka. Apa yang tak ada sifat malu pada dia? Binatang, tuan-tuan. Binatang. Sebab tu kita tengok pada hari ni filem-filem lucah tu siapa yang buat?
Mai kot sebelah Eropah sana tu. Kalau kita dalam Islam, apabila bersama dengan suami isteri, dia suruh tutup. Tapi tiba-tiba mereka buat filem pula, ditayang paparkan. Tengok, apabila manusia sudah tidak malu, maka hilanglah sifat, maka lakukanlah apa saja. Taklah nilai dah orang macam ni. Yang kita duk agung hari ni, tak ada nilai, tuan-tuan. Tapi terbalik hari ni, kita rasa masyarakat Eropah lah yang terbaik, sedangkan mereka lah sedang pelingkup kita hari ni, tuan-tuan. Pelingkup kita. Okey, dalam 2-3 hari ni kita negara terkejut dengan isu kalimah Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham, kalimah Allah ni mai kat mana, tuan-tuan? Asal mudah, tuan-tuan. Allah turunkan kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Taurat ni bahasa apa, tuan-tuan? Bahasa Ibrani. Tulisan dia macam mana, tuan-tuan? Tulisan macam tulisan Hindu tu. Itu kitab Taurat. Injil pun setengah kata bahasa Latin. Latin ni macam ABC tu. ABC. Tak ada sebut pun kalimah Allah pada Taurat, tidak ditulis sekalimah Allah pada Injil. Yang ada kalimah Allah ditulis itu hanya pada Al-Quran. Faham elok, tuan-tuan? Al-Quran tu mai mana? Mai daripada bahasa Arab. Yang hari ni dia depa duk masuk petak kita, duk langgak kita ni pasal apa? Hampa ikutlah Injil hampa. Hampa ikutlah Taurat hampa. Adapun kalimah Allah itu adalah untuk umat Nabi Muhammad. Mudah kan, tuan-tuan? Sangat-sangat mudah. Kita pun tak kacau mereka. Yang mereka piduk kacau hak kita apa? Asal apa mereka nak ambil kalimah Allah sebenarnya? Nak ambil tak mana? Apa tujuan matlamat dia? Sedangkan dalam Injil tak tulis Allah. Dalam Taurat tak tulis kalimah Allah. Kenapa? Ni tuan-tuan jawab sendiri lah. Maksudnya ada agenda yang tersirat. Agenda tersirat apa dia? Nak sebarkan agama Kristian, tuan-tuan. Itu saja yang kita nak kena faham. Benda apa yang sedang berlaku di sekeliling depan belakang kita, tuan-tuan. Balik sini, tuan-tuan. Dan termasuk kita kata Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi apabila hadis disebut tentang tadi, apabila seseorang tersebut sudah hilang akan sifat malunya, maka lakukanlah apa yang ia suka. Jadi hadis ini adalah wanita yang hilang sifat malunya kerana sanggup berpakaian seksi dan ketat demi mengikut peredaran zaman. Hari ini bukan setakat itu saja, dia buat ratu cantik, pekat berjalan ke depan orang, pakai kain tak cukup benang semua, dan diberi anugerah yang mahal pula. Ni Allahumma sallim. Begitu juga orang lelaki yang sanggup membuang ataupun mengenepikan pakaian yang lebih islamik dengan cuba berpakaian menyerupai sesuatu bangsa kerana beranggapan pemakaian sesuatu bangsa tersebut lebih terkehadapan. Kalau benda yang mendedahkan aurat, Islam tak iktiraf. Jadi alhamdulillah baru ni kita tengok terbukti anak-anak kita yang terlibat dalam sukan C yang menutup aurat boleh menang pun, tuan-tuan. Boleh dapat pingat emas, tuan-tuan, pakai tudung pergi berlari boleh pun. Maksudnya kita tak menolak sukan, tapi kita masih lagi dengan etika kita sebagai seorang Islam. Ni yang perlu kita perjuang, bukan pergi duk telanjang bogel kat tengah padang tu. Sukan tak salah, yang salah mendedahkan aurat. Tu saja. Islam menolak sukan, tak tolak, bahkan suruh pula. Suruh berlatih. Ni teman dalam musim nak pergi haji ni. Ni orang nak pergi haji ni, lebih-lebih kena berlatih, tuan-tuan. Tawaf, sa'i, apa semua itu. Orang nak pergi Mekah patut jalan sebenarnya sehari lebih kurang 5 kilo jalan pusing. Atau pergi ke mana tak kira apa, cukup 5 kilo. Sebab apa? Memerlukan stamina, memerlukan tenaga dalam melaksanakan ibadah haji itu. Menunjukkan Islam tidak menolak. Bahkan Nabi suruh berenang
Nabi suruh memanah, dan Nabi sendiri pernah lawan lari dengan isteri dia. Konsep itu yang pertama. Yang keduanya, konsep pemakaian berasaskan takwa. Kita pakai ni makan ni, dapat pahala tuan-tuan. Saya tengok balik. Secara asasnya Islam tidak menolak sebarang bentuk urusan ataupun sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kecantikan. Bahkan Islam suruh. Dia tak suruh misai berserbai pun tak suruh. Macam kita baca tadi, ini disebut Imam Nawawi tu. Janggut yang tidak terurus, berketiong macam apa, macam Maggi, dia tak suruh. Jadi Islam kita sini, kita kata mendatangkan kecantikan, dia suruh. Keluar duit tak apa. Bahkan Islam sendiri menitik beratkan setiap perkara agar dilakukan dengan ke arah cantik, dalam keadaan yang baik dan elok, serta menjaga kebersihan. Bab yang pertama sini kita mengaji bab fiqh, bab kebersihan, at-taharah. Kesemua ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Islam tidak ada menetapkan secara khusus bagaimana untuk berpakaian sebagai seorang muslim ataupun muslimah, seperti perlu memakai kain buatan apa, ataupun jenis apa, ataupun berapa helai, warna apa dan sebagainya. Jadi dalam pemakaian adalah terserah kepada seseorang tersebut mengikut kesesuaian tempat. Macam di Pakistan dia pakai baju belah tu, baju kurta, kesesuaian tempat. Kita biasa pakai dengan kain pelekat, kesesuaian tempat. Dan merasanya selagi mana ia tidak melanggar batasan syarak. Perkara tersebut termasuk dalam urusan keduniaan yang Rasulullah SAW menyerahkan kepada manusia itu sendiri berfikir macam mana dia nak buat fashion, kok mana apa, terpulanglah kepada dia. Apa yang Islam tekankan ialah konsep takwa dalam pemakaian. Ni konsep takwa macam mana? Ni lah tadi, jangan kita melakukan perkara-perkara yang haram dalam pakaian. Justru itu merujuk pemakaian seseorang itu boleh menggambarkan ketakwaan pada pakaiannya. Ada orang pakai itu menampakkan takbur dia, menampakkan riak dia, menampakkan ujub dia. Ada. Dengan sebab hang pakai macam ni, hang tak boleh duduk tepi aku. Itu penyakit, tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Maka sudah tentu pemakaian yang menggambarkan ketakwaan ialah pemakaian yang mengikut cara Islam yang menutupi aurat. Menutupi aurat, tuan-tuan. Tidak mengundang fitnah, mampu menjaga tubuh badan daripada sebarang kebinasaan. Ini asas Islam adalah menutup aurat. Tengok lagi, tuan-tuan. Pemakaian takwa inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Allah sebut, wahai anak Adam, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu, perhiasan bagi kamu, tetapi Allah kata walibasut taqwa dzalika khair. Adapun pakaian takwa itulah yang terbaik. Takwa mana? Pakaian yang menutup aurat, yang bertepatan dengan syarak. Demikianlah sebagai tanda-tanda dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, semoga kamu yang beringat. Jadi asas yang kedua, kita pakai mengikut syarak dalam pemakaian. Dan yang ketiga, Islam menuntut kita dari suruh pakai hak elok-elok, hak cantik-cantik. Berdasarkan pada nas Al-Quran dan hadis yang menjelaskan Islam meraihkan kecantikan, bahkan menuntut manusia untuk memperlihatkan diri mereka dalam keadaan cantik dalam masa yang sama, sunyi daripada sifat-sifat riak dan takabur. Sifat-sifat riak dan takabur. Ia dianggap sebagai memperlihatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dirinya. Kita ada kemampuan. Mampuan beli kereta, contoh kereta, dok mai kereta mampu ikut tengah jalan. Saat-saat mampu, saat mampu, kita ada duit, beli. Kita ada kemampuan.
yang kita kata bukan asas untuk riak dan takabur. Justru apa yang ingin diperlihatkan adalah nikmat Allah, bukan kebanggaan diri mereka. Apa yang diperlihatkan tersebut merupakan salah satu tindakan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan pada landasan yang betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matahu ala 'abdi." Sesungguhnya Allah menyukai untuk kita memperlihatkan nikmat-nikmat Allah yang beri kepada kita. Tak salah. Cuma jangan berlebih-lebihan. Tengok dalam pakaian Sayyidina Umar ada 3 helai tuan-tuan. Ketika mana menjawab jawatan khalifah, 3 helai baju. Lepas tu dengan kemudahan apa semua tu dia buat kebajikan tuan-tuan. Jadi kita hari ni penuh mari tuan-tuan. Tak tahu nak buat macam mana kita ni. Sampai kita kata sesungguh masjid tu apa yang pakaian bandel tu, pakat mel gantung lungguk. Kita pun tak tahu nak buat macam mana. Mana kita kadang-kadang hari ni kita berada dalam kufur nikmat. Kufur nikmat tuan-tuan. Dah duit banyak, buat kebajikan ni banyak lagi. Ada keperluan banyak lagi. Contoh kita hari ni, keperluan yang mendesak hari ni, kita kata mesin cuci buah pinggang tuan-tuan. Banyak orang sakit buah pinggang hari ni yang terpaksa tunggu giliran. Dah kita duit banyak, boh tuan tu. Tuan-tuan. Hak tu lebih perlu tuan-tuan. Tapi kita kesedaran ilmu tu tak capai tuan-tuan. Tengok lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umatnya untuk memakai pakaian yang baru dan terbaik, terutamanya pada hari-hari kebesaran Islam yang menjadi kegembiraan bagi umat Islam sendiri. Justru penampilan yang cantik dan terbaik menjadi salah satu tanda kegembiraan yang dizahirkan pada hari-hari tersebut. Pada hari mana? Biasanya hari Semain Jumaat. Termasuk kita kata pada hari raya, 2 hari raya ni kita nak main hari raya haji ni. Bahkan di sana hadis-hadis menyebutkan tentang Nabi suruh, dia kata ilbisu min thiyabakum al-biyad. Pakailah pakaian yang berwarna putih. Sesungguhnya pakaian yang berwarna putih adalah sebaik-baik pakaian. Ni orang pi haji umrah ni, tuan-tuan pi haji ni pakai ihram, kain pelikat boleh pakai tak? Boleh. Tapi sunatnya pakai warna putih. Nak menampakkan kebersihan itu sendiri. Kalau kita tengok hadis iman Islam, Jibril mai pakai pakaian yang putih, yang sangat-sangat putih. Nak menggambarkan Islam kita ni dia suci pada zahir dan batin. Satu-satu agama yang kita kata Allah memberi penekanan di sudut kita kata kesucian. Dan termasuk kita kata yalah macam kain kafan tu sendiri. Boleh bi warna hitam, warna lain boleh, tapi keutamaan ialah menggunakan kain yang berwarna putih. Ni Islam tu sendiri yang Nabi sebut. Jadi gunalah pakaian yang berwarna putih apabila kamu mengkafankan jenazah kamu. Islam di sudut pakaian tuan-tuan. Sampai ke mati pun dia suruh kita balik elok tuan-tuan. Ni Islam. Dia bak pakai ni sampai mati ke hidup tuan-tuan. Islam bahas. Jadi kadang-kadang kita hari ni tak ambil peduli, tak ambil kisah. Tak ambil peduli, tak ambil kisah, itulah menyebabkan kita hilang jati diri kita sebagai seorang Islam. Nabi SAW bersabda melalui hadis Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an talbasa ajwada ma najidu. Rasulullah menyuruh pada sunat kepada kami pada hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha untuk memakai pakaian yang terlebih baik. Tak mesti baru. Tak semesti baru. Pakaian yang terlebih baik apa yang ada, dan Nabi suruh lagi berwangi-wangian dengan sebaik-baik wangian yang
kami ada. Belilah minyak wangi hak mahal pun tak apa tuan-tuan. Jangan sayang duit. Sebab apa? Dapat pahala. Islam itu sendiri. Jadi dalam pakaian yang menutup aurat ni ialah pakaian tidak terdedah. Pertama, tidak terdedah tubuh yang menjadi aurat. Yang Nabi sebut, yang Nabi kata, Allah bersebut, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihim min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isteri kamu dan anak-anak perempuan kamu dan perempuan Islam seluruhnya, yudnina 'alaihim min jalabibihin, hendaklah mereka itu melabuhkan pakaian. Dan Imam Ibn Katsir dalam menterjemahkan melabuhkan pakaian ini ialah melonggarkan pakaian. Siapa? Ini pakaian kita. Bukan pakaian hak macam orang naik basikal tu, melekat dengan kulit. Pakaian yang kita dalam erti kata tidak menampakkan susuk tubuh badan kita. Dan dalam menutup aurat juga tidak menampakkan warna kulit tubuh yang menjadi aurat. Itu syarat. Pakai putih sampai nampak ke dalam tak boleh juga. Termasuk tidak menampakkan secara jelas bentuk tubuh badan yang menjadi aurat. Ini kaedah kita kata dalam pemakaian menutup aurat. Justru pakaian yang ketat sehingga memperlihatkan bentuk anggota secara jelas, nampak saiz S ke M ke double X ke, nampak saiz dah tu. Yang kadang-kadang nipis sehingga menampakkan warna kulit adalah pemakaian yang tidak menepati ciri-ciri syarak dalam menutup aurat. Hak tu, hak main sukan tu macam mana Ustaz? Menepati? Ya, tidak menepati tuan-tuan. Jadi peringkat awal sekurang-kurangnya pakailah tutup kulit dulu. Tutup kulit dulu. Kalau nak pergi pakai hak luar-luar tak boleh lagi. Dengan etika sukan dan sebagainya, tutup. Mula dengan hak tu dulu. Jadi masa yang lain kita pakailah pakaian yang sempurna. Peringkat awal dia begitu. Bahkan kita memperjuangkan. Macam kita tengok pemain-pemain negara kita, banyak pemain hoki tuan-tuan. Pemain-pemain hoki ni banyak pakai sarung apa? Sarung macam stokin itu tuan-tuan. Ada main hoki tu. Itu adalah sekurang-kurangnya. Kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Itu kaedah kita. Kaedah kita orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa di antara faktor wanita lebih ramai dimasukkan ke dalam neraka kerana apa? Kerana pemakaian mereka yang berpakai tetapi telanjang. Pakai baju telanjang. Lagu mana? Hak tadi pakai pakaian yang ketat. Pakai pakaian yang mendedahkan aurat. Cuma satu cabaran lah tuan-tuan, nak pergi umrah masa Ramadan baru ni tuan-tuan. Arab Saudi sedang mengeropahkan, bukan nak mengislamkan. Mereka kata mereka dah Islam lama kot, hari ni nak mengeropahkan. Mereka tak mau dah hak ikut cara Islam, cara Nabi, tak mau dah. Apa mereka buat hari ni tuan-tuan? Pegawai immigration mereka dah tak segan dah tadi. Macam kita zaman 60-an dulu ni, pakai tudung bagi nampak remoh kat depan. Masa di airport tanpa segan silu, seorang yang kita kata yang bahagian kaunter, bahagian tiket tuan-tuan, buka tudung depan sana. Tak pernah berlaku sebelum ni tuan-tuan. Cuma sejak putera Muhammad Salman inilah yang berlaku pelik-pelik tuan-tuan. Tanpa segan silu. Dan celah tu tengok pula isap okok pula tuan-tuan. Perempuan isap okok tuan-tuan. Tak tahulah dia nak habaq apa, kita tak tahu tuan-tuan. Ni kalau tuan-tuan dah lama tak pergi umrah, kalau pergi saya selalu terkejut tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia sendiri sebut dia nak mengeropahkan Saudi, bukan nak mengislamkan Saudi. Islam Allah dah bagi itu elok dah, dia tak mau tuan-tuan. Tak mau. Wal'ayazubillah tuan-tuan.
Jadi Nabi sebut golongan wanita lah yang teramai akan masuk syurga. Masuk neraka. Sebab apa? Sebab satu faktornya adalah aurat itu sendiri, yang mana mereka tidak menutupi aurat yang sempurna serta memperlihat ketubuh badan dan warna kulit. Sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana orang yang berada dalam neraka. Apa Nabi kata? Al-kaisat ariyat Muhammad, dikata wanita-wanita yang berpakaian tetapi bertelanjang. Pakai tapi bertelanjang. Dalam arti kata memakai pakaian tetapi tidak menutup aurat dengan sempurna. Macam hari ni kadang-kadang kita orang main jual ikan, tudung pakai baju dengan pendek. Tudung pakai elok lah, tapi dalam pergi ke pasar malam pakai baju dengan pendek. Banyak hari ni. Mana dia tak faham. Dia ingat dengan tutup rambut dia tu tutup aurat dah. Dah, tuan-tuan. Ramai anak-anak kita. Tu tidak. Itu kita kata orang macam tu, hadis Nabi ni, orang yang berpakaian tetapi bertelanjang. Cuma di sana ada perbahasan lagi. Kecuali orang tua-tua, tuan-tuan. Hak gigi luruh dah, yang tidak ada keinginan untuk nak kahwin dah. Tengok pun tak ada karen apa dah. Tengok pun macam tengok dinding je. Tu tak apa. Tapi kalau ada spark tak boleh. Ada bahasa cering belum rumah tak boleh. Kena ikut jadi yang cenderung kepada perbuatan maksiat dan mencenderungkan orang lain kepadanya dengan penampilan itu menyebabkan orang tergoda, lelaki tergoda yang membawa kepada penzinaan. Kepala mereka yang mempunyai sanggul, yang bonggol, unta yang sengit supaya orang kagum kepadanya. Dahlah, dulu ni orang kita perbuat sanggul besar-besar. Kalau kita pun hari ni pakai tudung tapi menampakkan sanggul, nak tunjuk kata rambut dia tebal dan sebagainya, itu dikira tidak menutup aurat. Mereka tidak akan dapat masuk syurga, tidak akan menghidu baunya, walaupun bau syurga itu mampu untuk dihidu jaraknya dalam perjalanan 1000 tahun. Bukan perkara kecil, tuan-tuan. Sebab tu dalam semayang sendiri dia ada pakaian apa semua tu. Ni. Dan inilah yang membawa rahmat daripada Allah, tuan-tuan. Membawa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak nampak, tuan-tuan. Kalaulah benda ni benda kecil, pasal apa mereka nak tolong menjenamakan pakaian mereka? Pasal apa mereka nak perjuangkan pakaian mereka? Pasal apa? Sebab mereka tahu kalau orang Islam dia betul-betul ikut pakaian orang Islam, itulah kita ada jati diri, itulah kekuatan diri kita. Yang sedang kita tak perasan, tapi yang perasan musuh kita, tuan-tuan. Musuh kita nak lemah, dia lemah sini sikit, dia lemah di ekonomi sikit, dia lemah sini, lemah sebenarnya, lemah kita, tuan-tuan. Jadi apa maksud sini? Maksudnya kita nak kena kembali ikut cara hidup kita sebagai seorang Islam, hidup kita sebagai seorang Muslim. Ni kadang-kadang sampai hari ni, contohnya ada setengah tempat kerja tak bagi orang tutup aurat. Ada? Hang nak kerja boleh kami, hang buka tudung. Buka tudung. Ada, tuan-tuan? Salah tak? Benda ni boleh report, tuan-tuan. Kita ada kuasa boleh report, maknanya ni bentuk penindasan. Penindasan, tuan-tuan. Contohnya kita hari ni belum selesai lagi masalah pakai serban, tuan-tuan. Pakai serban. Yang sing boleh pakai pun. Naik motor pakai serban, serban dia lah. Tak ada salah apa. Tapi kita orang Islam nak pakai serban kena pergi haji dulu. Pergi haji dulu. Haji bukan ada kaitan dengan serban, tuan-tuan. Tak ada satu rukun haji pakai serban. Tak ada. Serban ini pakaian sunnah. Jadi terbalik, kita faham agama ke mana tak tahu. Maksudnya isunya tak, kalau sing pakai serban tak salah. Orang Islam lebih-lebih lagi lah tak salah. Hadis bukan hadis sahih semua, tuan-tuan. Tiba-tiba hari ni pelik, tuan-tuan.
Tu kita nak kena tengok balik tuan-tuan. Ada benda tak kena sebenarnya. Pasal sing boleh, kalau kita kata dengan sebab pakai sorban tak pergi, kalau aksiden jatuh pecah kepala mudah dan sebagainya. Ano sing? Sing tak pecah kepala apa? Boleh tuan-tuan? Tengok balik tuan-tuan. Tengok balik. Yang seterusnya, kita dilarang pemakaian yang mengubah fitrah jantina. Orang perempuan pakai pakaian lelaki, orang lelaki pakaian orang perempuan. Pemakaian lelaki tidak boleh menyerupai pemakaian wanita. Dan begitu juga sebaliknya, orang perempuan tak boleh pakai macam pakaian lelaki. Ni cara pakai pun tak boleh tuan-tuan, apalagi nak tukar jantina tu. Hak jantan pi nak jadi betina. Hak betina nak jadi jantan. Ada tuan-tuan, ana jumpa seorang doktor pakar di masa tu di Shah Alam tuan-tuan. Kebetulan ana pergi kursus sana, duduk di lobi sembang. Dia sebelum dia bertugas di Singapura, dia kata dia buat pembedahan hak jantan buat jadi betina. Dia prepare tuan-tuan, dia repair. Tak buat macam mana tu, dia potong, dia kata. Dia buat repair 6 orang, dia kata. Dia doktor pakar bahagian tu, duduk mendengar, duduk sembang. Saja duduk sembang, dia cerita tuan-tuan kepakaran dia bidang tu. Allahu akbar, wala'iyadzubillah tuan-tuan. Orang Melayu kita tuan-tuan. Hak orang jantan buat proses jadi betina tuan-tuan. Bukan perempuan lah, betina tuan-tuan. Tahu? Dia potong, buang. Dia buang macam mana tuan-tuan? Belalai tu dia buang habis. Dia proses. Wala'iyadzubillah. Ni penyakit tuan-tuan. Penyakit kaum Lut. Yang kita jantan, cari jantan kita pikak tak temui tuan-tuan. Kita yang manusia normal pikak tak temui, tapi ada penyakit di sana. Ada anda dapat aduan juga, bagaimana seorang mak, ustaz tolonglah doa ustaz, anak saudara saya ni tak mau kat orang. Rupanya dia anak dara jenis apa? Jenis perempuan sama perempuan ni. Mengaji luar negara tuan-tuan. Bukan mengaji kat tepi kok batas bendang, mengaji luar negara tuan-tuan. Kelulusan master tuan-tuan. Tapi norma kehidupan tak ada. Tu seperti kita sebut itu. Lelaki yang menyerupai perempuan. Dan perempuan yang menyerupai lelaki, walau dari sudut pemakaian juga adalah termasuk dalam dosa besar. Malah ia dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Perkara ini kerana berlawanan dengan fitrah manusia, serta dianggap tidak diredai dengan ketentuan asal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebut lu'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu libsatan al-mar'ah. Rasulullah melaknat lelaki yang memakai pakaian wanita, termasuk juga wanita yang memakai pakaian lelaki. Maksudnya kita tak boleh bagi ruang peluang kepada golongan pondan maknyah ni tuan-tuan. Tak boleh. Kena ada tindakan tegas lah. Hang lelaki lah. Sebab tu Datuk Seri Hasan Ahmad, bekas mantan mufti, dia menjadi pengurusi, pernah jadi pengurusi ahli majlis fatwa dan pengurusi bahagian bimbingan haji ni tuan-tuan. Dia tegas, ada pondan pergi sana buat ihram pakai macam lelaki. Memang dia pakai macam lelaki tuan-tuan. Cuma ada bahal hak dia tu, dia tak bagilah buat macam apa, macam orang lelaki pergi duk buka 4 ketiak, dia suruh balut elok. Suruh balut elok tuan-tuan. Tadi nampak Bukit Safa Marwah dah celaruh habis orang. Memang berlaku sungguh tuan-tuan. Pasal apa jadi gitu? Sebab dia ambil hormon tuan-tuan. Tapi hukum dia masih lelaki. Walaupun cara cakap dia apa semua tu, hukum dia, hukum asal dia mana? Lelaki. Hak tu macam hak operate tadi katakan doktor daripada Singapura tu operate. Kalau mati je nak? Mati je kalau lelaki. Wal'ayazubillah tuan-tuan. Tapi ni penyakit yang sedang melanda hari ni. Melanda dalam negara kita apa dia? Sebab hari ni tuan-tuan, maaf cakap, Singapura dah lulus tuan-tuan.
Kita kata Singapura tu ekonomi paling hebat lah. Kalau duit dia RM1, kita nak kena bayar RM3.5 tuan-tuan. Sudut ekonomi habis, hebat. Tapi sudut moral dah tak ada dah. Pasal apa? Hari ni secara rasmi, kalau nak kahwin jantan dengan jantan, pergi Singapura. Pergi Singapura. Eropah dah lama dah tuan-tuan. Hilang dah tamadun manusia tuan-tuan. Wal'iyyazubillah tuan-tuan. Dan perkara yang diharamkan lagi, emas dan sutra diharamkan ke atas lelaki, maka segala pakaian, segala alat perhiasan seperti cincin dan sebagainya adalah diharamkan kepada lelaki pakai cincin emas. Asal hukum begitu. Pakai cincin sunnah. Nabi pakai dua ni tuan-tuan. Ni, jari ni dengan jari ni. Nabi larang pakai ni. Jari telunjuk. Sebab apa? Itu alamat kaum Lut. Jangan saja seronok pakai, tengok artis pakai. Ni alamat orang pakai cincin ni kaum Lut. Salah satu. Yang satu lagi, hak jenis orang lelaki pakai subang tu kaum Lut. Kita orang tu ikut saja. Orang tu ada tanda tak pergi, pergi dia pakai cincin lagi, mereka gabus punggung kita. Kita mengisyaratkan diri kita. Nabi larang tuan-tuan. Untuk lelaki lah, perempuan pakailah jari mana pun. Dia sebab dia ada alamat tanda tuan-tuan. Pakai jari ni, oh ni dah kahwin dah. Ada semua dia ada juga tuan-tuan. Jadi lelaki diharamkan pakai emas, tapi ketika mana bermusafir diharuskan. Pelik juga. Hak biasa-biasa duduk kampung tak boleh, tapi ketika musafir dia harus. Pasal apa? Pasal takut ketika mana ia terputus bekalan. Dompet jatuh, habis bekalan, dia boleh jual emas dia. Boleh jual emas dia. Itu asas tu. Bukan pakaian sebagai, kita kata sebagai perbelanjaan. Itu hukum fiqh di sana. Justru lelaki mesti memastikan mereka memakai pakaian yang tidak terdapat daripada barangan dan kain yang ada unsur emas ataupun sutra. Ini kerana emas dan sutra sifatnya kelembutan dan kecantikan, maka lebih sesuai fitrah ini adalah untuk orang perempuan. Hak pakai sutra lembut. Dua benda itu. Sayyidina Ali bin Abi Talib menyatakan bahawa Nabi SAW mengambil sutra dan memegangnya dengan tangan kanan dan emas di tangan kirinya. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya dua benda haram ini ke atas umatku yang lelaki, emas dan kita kata dengan sutra. Ini jelas kepada kita. Dan seterusnya kita juga tentang, sebagai penutup pada malam ini, tentang berfashion. Dalam berpakaian, kita boleh ada dosa dan ada pahala. Contohnya hari ini tuan-tuan, dalam kita bekerja, adalah ada hari ini ada pakaian korporat dan sebagainya, melambangkan melambangkan satu syarikat, tapi pakai elok lah. Boleh tak? Boleh. Kita nak apa, mempromot syarikat kita. Macam postman, pakai postman kita, oh kita tengok dah, oh ni pakai baju postman, oh ni pakai polis, oh ni pakai kita kata yang kerja di hospital, kita kata boleh. Ya, waktu dia bekerja dia kena pakai macam tu, supaya dia sebagai satu syiar. Boleh pahala? Ya, boleh pahala. Boleh pahala tuan-tuan. Itulah Islam tuan-tuan. Bahkan fashion dan keterampilan tersebut mencerminkan diri orang itu sendiri, diri syarikat itu sendiri. Tapi tutup aurat lah. Kalau orang apa, nurse, hang pakailah baju tangan panjang, bukan pakai baju tangan serat. Dulu kita kata tentera dulu, zaman British pakai seluar pendek kan. Pakai seluar enggak, image dah, image fashion lah, tapi tak menutup aurat, tak boleh. Ini asal dia. Jadi Islam tidak menghalang secara mutlak untuk kita buat fashion. Tak halang. Kan hari kita ni kita lain pakai baju apa, baju raya kita. Hak jenis apa? Hak model ni jenis belah tepi lah. Baju Melayu moden sikit hari ni. Nak macam kurta tak kurta tu. Anak muda hari ni. Salah dah? Tak salah tuan-tuan. Tak salah.
Maka tujuan utama dalam garis panduan pemakaian Islam adalah untuk apa? Untuk menjaga keamanan diri dan kehormatan diri daripada berlaku fitnah terhadap diri mereka. Orang tengok ni, kita tengok dia, ni orang Melayu. Kita tengok orang boleh kenal daripada pakaian. Macam kita pergi Mekah, tengok ni geng Afrika, boleh tahu dah hak pakai baju bunga penuh tu Afrika lah. Hak pakai baju kain batik penuh daripada kepala sampai ke bawah tu orang Indonesia tu. Kita boleh tahu dah. Boleh tahu. Tak ada salah pun tuan-tuan. Yang kedua, memberi perlindungan kepada mereka kerana pakaian adalah satu cara untuk menjaga kehormatan diri. Pakaian itu sendiri. Kalau dia pakai labuh-labuh, siapa nak pi apa? Nak pi dia tu. Tapi hak pakai yang kita nampak sahih body, hak itulah yang kita kata orang paling sampai tenggelak orang tenggok. Seterusnya, membawa imej yang baik dan elok dalam menampakkan jati diri kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Pilah dari mana pun kita pakai. Macam ana bahasa sampai di Albania tuan-tuan, ana pakai kepiah tuan-tuan. Pakai kepiah putih lah, tak pakai saban, pakai kepiah putih, duduk di Albania. Duduk, kita kata tempat macam tempat di satu pasar dia tu, duduk memang hamba Allah, Assalamualaikum. Mana kita nak kenal Mak Saleh? Dia kata Alhamdulillah, dia tahu aku sebagai orang Islam, dia mendoakan kesejahteraan. Kalau kita tak pakai je tu, dia pun tak tahu kita orang Islam. Lepas tu saya pi masuk lorong, makcik tu dia kata Assalamualaikum. Terkejut saya. Dia tak pakai tudung tuan-tuan. Dan dia pun dijajah dengan lama tuan-tuan. Dia sepadan dengan Bosnia. Lama dia jajah. Tapi dia tahu kita sebagai seorang Islam, dia beri salam kat kita. Nampak? Jadi patut kita orang Islam bangga dengan pakaian kita sebagai orang Islam. Pasal siapa kita tak mau ikut Islam, secara tak langsung saudara kita tak boleh kenal dia, kata dia Islam. Tiba-tiba dengan pakaian kita, dia memberi salam kepada kita. Alhamdulillah tuan-tuan. Kalau kita pakai macam dia pun tak tahu dia ni Islam tak Islam. Tu rezeki tuan-tuan. Yang seterusnya, kita kata dalam etika menutup aurat ini, isyarat meletakkan yang Nabi sebut, kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka. Orang perempuan bukan jalan melalak, tunduk, dan memelihara kehormatan mereka, dan jangan mereka melihatkan perhiasan tubuh badan mereka kecuali yang zahir daripadanya. Sebab itu haram orang perempuan pakai gelang tongteng di kaki tu. Biasanya orang India lah. Orang Islam boleh pakai, tapi pakai di rumah dia. Kan dia pakai gelang, dia berjalan kongkeng kaki tu. Islam tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Menzahirkan, bagi tahu hendaklah mereka menutup belahan leher baju mereka. Tengkok ni dia aurat. Sebab tu dalam perbahasan tabung haji tuan-tuan, tuan-tuan perasan tak, kalau kursus tabung haji tu tak memadai pakai serlum terkung saja, dia kena tutup bawah dagu ni. Sebab tu terkung setengah hari ni dia tutup bawah dagu tuan-tuan. Sebab apa? Dagu ni dia tak kira muka dia kira sini dia. Hak anggota wuduk tu dia kira muka. Hak lebih daripada tu dia kira aurat. Tengkok dia kira aurat. Dengan tudung kepala mereka dan jangan mereka memperlihatkan perhiasan tubuh badan mereka. Ini dalil yang menyatakan tuntutan kita dalam menutup aurat itu sendiri, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang keji kita dalam perpakaian ini yang dilarang pada agama ialah dalam bentuk pembaziran. Jadi kita nak fashion tak mana pun jangan sampai membazir. Sampai habis baju, sampai ribu-ribu ni, ribu-ribah ni pada. Contohnya pada hari ni, tanpa kita sedari, hak pakaian pengantin nak pakai sehari 2 hari ya, pergi tempah sampai 2,000. Ish, Nuh nak beli susu anak pun tak ada lagi.
Hak mana lebih utama? Kita kata fiqhul aulawiyat. Hak mana lebih utama? Hang nak menikah lagi. Lepas menikah ni, hang rumah pun tak ada lagi. Jadi patut padan sudahlah. Ni sampai beribu-riban pakaian sahaja. Jadi kita nak kena tengok balik. Hukumnya asalnya harus. Harus. Tetapi sampai kita kata nak membawa pada pembaziran. Habis yang begitu banyak. Kononnya alasan kita pakai ini, dia kata semua hidup sekali saja. Belum tentu lagi. Mati itu menikah lain pula. Jadi 2 kali dah. Haji Zakaria, aku tambah 3 lagi, dah 3 kali. Tak boleh pirak. Tapi semangat tu ada lah. Jadi kita kata pembaziran dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi Islam ambil kira benda-benda macam ni, tentang kita kata dalam menjauhi daripada pembaziran dan boros, tuan-tuan. Dalam kita nak berpakaian, Nabi sebut di sana sesiapa yang memakai baju tapi nak menunjukkan riak takaburnya di dunia, maka Allah akan memakaikan pakaiannya daripada api neraka Allah pada hari kiamat. Wal'iyadzubillah, tuan-tuan. Wal'iyadzubillah. Jadi kita berhenti sini. Jadi sebab apa? Ana rasa perlu juga kita tengok dalam bab pakaian ini, tuan-tuan. Dan di sana juga Nabi menyebut sesiapa yang meninggal pakaian yang baik dan cantik kerana merendahkan diri kepada Allah, bimbang timbul sifat yang tidak elok, sedangkan dalam masa sama dia mengharapkan redha Allah, maka itu yang terbaik. Maksudnya dia mampu pakai pakaian tu berjenama, tapi dia dah lagi, aku lu pakai jenama lagi tak boleh nak kawan dengan depa tak selesa dengan aku, biar aku pakai macam depa lah. Senang boleh berkawan. Ini maksudnya Nabi memuji orang yang macam ni. Maksudnya dia mampu, tapi dia tinggal kemampuan dia sebab apa? Dia takut orang tak selesa dengan dia. Maksudnya dia main pakai hebat-hebat, wangi-wangi sangat sampai menyebabkan orang pun makin jauh. Nabi kata lebih baik ikut masyarakat awam tu terang mana. Hak biasa ikutlah. Itu yang terbaik, bahkan dipuji oleh Nabi SAW. Allah alam. Pada kita tengok fasal yang seterusnya, iaitulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masih lagi tentang akhlak guru. Dan sayugialah bagi bahawa berlemah lembut dengan orang yang membaca atasnya, yang belajar dengan. Jadi jangan cengih sangat. Jadi tu guru tu jangan cengih sangat. Tapi kadang-kadang hak cengih tu menjadi, tuan-tuan, anak rendam anak murid dan 6 orang tadi dalam Kuala. 5 orang pergi ke Mesir, 1 masuk UKM. Jaya amat, tuan-tuan. Tapi kita bukan benci. Rendam suruh baca Quran. Ni kalau depa dengar malam ni, depa gelak kaput, tuan-tuan. Alhamdulillah dah berjaya. Jaya bekerja dengan kerajaan, bekerja sendiri. 5 pergi Mesir, tuan-tuan. Seorang masuk UKM. Saya rendam masuk dan jubah, tuan-tuan. Baca Quran 2 juzuk. Kepala ada timbul satu baca pegang, tuan-tuan. Pasal apa? Kita suruh baca Quran pada bulan Ramadan. Depa tengok saya tak ada, lari balik duduk asrama. Nah. Alhamdulillah jadi orang. Jadi orang, tuan-tuan. Jadi orang. Dalam kita kata apa? Nampak cengih lah, tapi cengih sebab nak jadi orang. Dan ada saya bawa pergi tah kubur, tuan-tuan, 3 pagi. 3 pagi tak tah kubur, tuan-tuan. Tak jauh-jauh, tuan. Alhamdulillah 5 orang semua berjaya. Ini grup lain pula. 3 pagi tuan tak kubur. Tuan-tuan boleh, tuan-tuan. 3 pagi duduk seorang kubur sana, seorang kubur sini. Dan itu pembentukan, tuan-tuan. Sebab dia nakal. Dia bukan bodoh, nakal. Ada seorang tu, saya tambat, tuan-tuan, 3 pagi. Tambat. Waktu azan subuh saya buka. Masya Allah hari ini, tuan-tuan. Jadi itu imam. Dia pengalaman hidup banyak, tuan-tuan. Sampai satu pengarah daripada Putrajaya, kebetulan Pak Menakan dia dalam ceramah dia buat cerita budak ni. Dia kata menjadi satu kebanggaan. Dulu ni kira faham saja lah. Hari ni dia dengan menjadi imam, boleh jadi kita kata
ada buka sekolah, dia ada konsultan dia sendiri apa semua. Tapi kena tambat 3 pagi, tuan-tuan. Cengih tak? Cengih. Tapi kita dalam mendidik. Tapi bukanlah sampai kita kata apa. Macam contohnya Allahyarham Tok Guru Datuk Haji Ahmad pada Nyok, tuan-tuan. Dia duk mengajak, tuan-tuan, dia baling tu selek, tuan-tuan. Orang lama tahu. Baling tu selek, kadang-kadang baling tongkat dia tu. Orang ni apabila tak ada baru terkenang balik. Cengih. Tapi adalah cengih dia tu menyebabkan ada kemanisan dia. Ada kemanisan. Tapi nak cengih semua pun tak boleh lah. Tadi buka pondok tinggal seorang tak jadi juga. Jadi kita pun dalam mengajak pun kita kata guru tu patut padan. Nak marah pun patut padan. Wallahualam, mudah-mudahan yang baik itu menjadi manfaat untuk kita bersama, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min 'ainin la tadba', min du'an la sujaba lah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an. Allahumma adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma nawwir kuburana wa kubur abaina bi nuril Qur'an. Allahumma tawaffana muslima wa alhiqna bis salihin. Allahumma amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallalil 'abid. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.